Seorang anggota polis maut selepas sebuah pacuan 4 roda di Syaki dipandu pemandu mabuk merempuh sekatan jalan raya SGROP COVID-19 di Plaza Tol Kajang Selatan, Lebuh Raya Lekas pada awal pagi 3 Mei 2020. Makin hari, kes ini semakin melarat dalam negara kita. Perbuatan yang menyalahi undang-undang. Pilihan berada di tangan anda. Kesan memandu dalam keadaan mabuk. Yang pertama, menjadikan kereta hilang kawalan. Seseorang yang berada dalam keadaan mabuk sudah pasti tidak sedar perbuatan yang mereka sedang lakukan. Hal ini boleh menyebabkan pemandu tidak boleh memandu kenderaan dengan cara yang betul dan menyebabkan berlakunya hilang kawalan. Keburukan yang kedua ialah dikenakan denda oleh pihak berwajib. Menurut Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987 Pindaan 2020. Bagi kesalahan pertama, penjara 10 hingga 15 tahun, didenda 50 hingga 100 ribu, hilang kelayakan memandu selama 10 tahun. Jika mereka mengulangi kesalahan yang sama, mereka boleh dipenjara sehingga 20 tahun, didenda sehingga 150 ribu dan hilang kelayakan memandu selama 20 tahun. Keburukan arak kepada segala aspek. Aspek yang pertama ialah kepada kesihatan mental. Individu yang minum arak akan menyebabkan keceleruan tingkah laku dan fikiran. Yang kedua ialah keresahan dan kebingungan. Yang ketiga ialah kekeliruan dan kemurungan. Dan yang terakhir ialah kecenderungan untuk membunuh diri. Terusnya kepada aspek kesihatan tubuh badan. Minuman alkohol boleh mendatangkan pelbagai penyakit, antaranya ialah sirosis hati, kegagalan fungsi hati, kegagalan jantung, gastrik, ulcer, kanser dan pelbagai lagi. Semua ini merupakan antara komplikasi atau kesan jangka panjang kemudaratan kesihatan alkohol. Kematian pramatang boleh berlaku akibat kegagalan fungsi organ badan ini. Justeru, mereka yang mengambil minuman beralkohol perlu tahu risiko yang mereka hadapi akibat daripada corak pengambilan alkohol mereka. Berdasarkan hadis daripada Nabi Muhammad SAW, semua yang memabukkan adalah haram. Riwayat Bukhari 5263 dan Muslim. Hadis ini menjelaskan maksud arak, iaitu semua perkara yang memabukkan, semua benda yang memabukkan walau apa pun namanya, hukum meminumnya adalah sama dengan hukum arak, iaitu haram. Yang tahun ini sebanyak 661 yang Isu berkaitan pemandu mabuk di negara ini sudah tidak asing lagi didengari. Menurut pakar keselamatan jalan raya, Profesor Dr. Kulantayan Kesimani berkata, trend peningkatan pada tahun 2020 ini dilihat ketara berbanding tahun 2018. Keadaan ini seiring dengan peningkatan kemalangan maut jalan raya di Malaysia. Pada tahun 2018, sebanyak 191 kemalangan mabuk termasuk bilangan kematian, cedera parah dan ringan. Pada tahun 2019 pula, ianya merekodkan 56 kes kemalangan. Bagi tempoh 5 bulan pertama pada 2020, sebanyak 67 kes kemalangan dengan 3 kematian dicatatkan dan ia melebihi kes keseluruhan pada tahun 2018. Untuk statistik bagi tahun 2021 dan 2022 masih lagi belum dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia. Berdasarkan tahanan yang dilakukan Ops Mabuk pada tahun 2021, mendapati 2,692 individu memandu dalam keadaan mabuk. Jadi, setelah mendengarkan apa yang telah dibincangkan, kita sewajarnya menangani segera isu pemandu mabuk. Menurut pakar, terdapat 2 faktor yang lebih efektif untuk menghalang tingkah laku pemandu daripada memandu dalam keadaan mabuk. Yang pertama, pihak berkuasa tempatan harus melaksanakan dasar kawalan alkohol yang lebih ketat, iaitu waktu penjualan alkohol di kedai, bar dan restoran harus dikurangkan. Sebagai contoh, sebarang penjualan minuman beralkohol sebelum 5 petang dan selepas 11
malam harus dilarang sebagai kaedah untuk mengurangkan pengambilan alkohol secara berlebihan. Yang kedua, setiap restoran dan bar juga perlu memastikan setiap pelanggan yang membeli dan mengambil minuman beralkohol tidak boleh dibenarkan memandu. Ingat, setiap pemandu haruslah bertanggungjawab untuk tidak memandu setelah mengambil minuman beralkohol. Hal ini kerana tidak kira kenderaan apapun yang anda pandu, memandu dalam keadaan mabuk adalah satu jenayah yang serius. Bukan sahaja ia berisiko untuk membahayakan nyawa anda sebagai pemandu, malah nyawa orang lain juga.